moments later. Luca! Bueno! Pinyu! Bueno! Pinyu! Bueno! Pinyu! Aliens! Lole Pinyu! 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 Pertama sekali, Ibn Rushd yang merupakan nama sebenarnya Abu Al-Walid Muhammad bin Ahmad Al-Hafiz bin Muhammad bin Ahmad bin Rushd telah dilahirkan di kota Cordoba pada tahun 520 Hijrah bersamaan 1126 Masihi. Di barat, beliau dikenali sebagai Averroes dalam bahasa Latin. Beliau merupakan ahli falsafah yang terpaling agung dalam sejarah Islam. Beliau juga telah dilahirkan dalam keturunan keluarga yang berilmu dan juga ternama di mana bapa dan datuknya merupakan kadi di Cordoba. Ibn Rushd telah mempelajari ilmu fiqh dan juga perubatan daripada rakannya Ibn Zub. Sebelum meninggal dunia, beliau menghasilkan sebuah buku berjudul Felicitation of Treatment yang telah terkenal di Al-Tashih. Pada penghujung usianya, segala kurniaan dan penghormatan yang diberikan kepadanya tidak sempat dikecapi kerana beliau telah menghembus nafas terakhirnya pada tahun 1198. Baiklah, kita pergi kepada pemikiran, idea dan sumbangan Ibn Rushd. Kematian Ibn Rushd adalah merupakan suatu kehilangan yang sangat besar kepada kerajaan dan juga umat Islam di Sepanyol. Beliau tidak meninggalkan sebarang harta bendanya melainkan ilmu dan juga tulisan dalam pelbagai bidang yang diceburinya seperti falsafah, perubatan, ilmu kalam, falak, fiqh, muzik, kaji bintang, tata bahasa dan juga nahwu. Oleh itu terdapat beberapa sumbangan ataupun pemikiran idea Ibn Rushd. Yang pertama sekali ialah falsafah dan ilmu logik. Ibn Rushd telah terkenal dengan terjemahan hasil kerja Aristotle yang telah dilupai oleh Barat. Melalui terjemahan dari bahasa Latin oleh Ibn Rushd pada abad ke-12, pengetahuan yang ditinggalkan oleh Aristotle mula diketahui ramai di dunia Barat. Hujah Ibn Rushd dalam Decisive Treatise mewajarkan pembebasan sains dan juga falsafah dari aliran rasmi mazhab Asy'ari. Hal ini menyebabkan sebahagian sarjana menganggap Ibn Rushd sebagai bapa kepada fahaman sekularisme di Eropah Barat. Yang kedua pula ialah perubatan. Karya besar lain yang pernah dihasilkan oleh Ibn Rushd adalah Kulliyah Fit Tibb yang mengandungi 16 jilid mengenai perubatan secara umum. Buku Kulliyah Fit Tibb ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin pada tahun 1255 oleh Bonaccosa, iaitu orang Yahudi, dan Padua. Kemudiannya, buku itu telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris dengan judulnya General Rules of Medicine. Dan yang ketiga pula ialah ilmu kemasyarakatan. Ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh Ibn Rushd turut menjangkaui bidang yang berkaitan dengan kemasyarakatan apabila beliau telah mencuba untuk membuat pembahagian masyarakat itu kepada dua golongan, iaitu golongan elit yang terdiri daripada ahli falsafah dan juga masyarakat awam. Justru itu, pembahagian strata sosial ini merupakan suatu asas pengenalan pembahagian masyarakat berdasarkan kelas seperti yang dilakukan oleh ahli falsafah terkemudian, misalnya Karl Marx dan mereka yang sealiran dengannya. Latar belakang Socrates. Socrates telah dilahirkan pada 470 atau 469 SM yang merupakan anak kepada Sophroniscus dan juga Phaenarete, di mana masing-masing adalah seorang tukang batu dan seorang bidan di Athens. Socrates adalah seorang ahli falsafah Yunani dari Athens yang dikreditkan sebagai pengasas falsafah barat dan juga antara ahli falsafah moral pertama tradisi pemikiran etika. Beliau merupakan seorang tokoh yang penuh dengan teka-teki. Kisah bercanggah tentang Socrates menjadikan pembinaan semula falsafahnya hampir mustahil. Satu situasi yang dikenali sebagai masalah Sokratik. Socrates adalah seorang tokoh polarisasi dalam masyarakat Athens. Pada 399 SM, beliau dituduh tidak taat dan merosakkan golongan muda. Selepas pembicaraan berlangsung sehari, beliau telah dijatuhi hukuman sampai mati. Justru Socrates terkenal adalah kerana beliau mengisytiharkan kejahilannya sepenuhnya. Beliau juga pernah mengatakan bahawa satu-satunya perkara yang beliau telah sedar adalah kejahilannya. Pada zaman dahulu, Socrates memberikan pengaruh yang kuat kepada ahli falsafah
dan terus melakukannya dalam era moden. Beliau telah dikaji oleh sarjana zaman pertengahan dan Islam serta telah memainkan peranan yang penting dalam pemikiran Renaissance Itali, khususnya dalam gerakan humanis. Oleh itu, minat terhadap berterusan tanpa henti yang ditunjukkan dalam karya Søren Kierkegaard dan Friedrich Nietzsche. Penggambaran Sokrates dalam seni kesusasteraan dan budaya popular telah menjadikannya seorang tokoh terkenal dalam tradisi falsafah barat. Okey, seterusnya, pemikiran, idea dan sumbangan Sokrates. Sokrates, seorang ahli falsafah Yunani kuno, terkenal dengan kaedah Sokratik dan pengaruhnya yang mendalam terhadap falsafah barat. Kritikan dan kontroversi sekeliling Sokrates. Yang pertama, ingkar kewibawaan. Sokrates sering dilihat sebagai menjejaskan kuasa dan membawa kepada tuduhan menghina agama. Yang kedua, akibat penyalahgunaan kaedah. Kaedah Sokratik sering digunakan oleh peguam dan ahli politik untuk manipulasi dan mempertahankan idea mereka. Yang ketiga, tidak berminat dalam politik. Sokrates tidak berminat untuk mempengaruhi politik dan menimbulkan syak wasangka di kalangan elit kerajaan. Pemikiran dan idea Sokrates mempengaruhi falsafah barat dan menggalakkan siasatan kritis, penerokaan diri dan usaha ke arah pemahaman yang lebih baik tentang moral dan kebenaran. Warisan beliau berterusan sampai hari ini.